Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Jadi hari ni kita nak cerita sikit tentang perkara-perkara asas tentang selenggara kereta. Dalam kereta ni sebenarnya ada beberapa perkara tu, banyak sebenarnya perkara yang perlu kita tukar secara berkala. Jadi kita kena tahulah benda-benda ni. Tapi masalah ceritanya hari ni ialah untuk mereka-mereka yang beli kereta second hand lah. Kalau awak beli kereta baru, dalam glove box tu, check buka glove box tu, dia ada satu benda tebal macam tu, ada satu benda nipis sikit. Yang tebal tu selalunya dia ialah manual untuk pembeli ataupun pengguna. Yang nipis sikit tu, yang itu selalunya buku servis. Dia buka buku servis tu, dalam tu dia akan beritahu dah bila nak tukar apa, semua ada dalam tu. Jadi awak tak payah ikut saya punya senarai ni. Senarai yang kita bagi ni kira lebih kurang macam range lah. Kita bagi julat antara kereta produk sekian macam ni dan juga yang moden sikit mungkin berbeza sikit. Berikut adalah 5 perkara pengetahuan am tentang penjagaan kereta. Yang pertama, cecair brake ataupun brake fluid. Jadi cecair brake ni, orang duk kata minyak brake, dia bukan minyak. Jadi cecair brake ni, tugas dia ialah untuk menghantar daya brake yang kita tekan daripada kita punya pedal tu nak sampai ke brake cylinder. Jadi untuk sampai ke situ, dia akan lalu macam-macam lah. Dia punya ada pump dia, ada dia punya master cylinder, dia pakai vacuum engine semua. Dan benda ni, dia satu benda yang sangat-sangat penting untuk kereta kita. Dan dia kena tukar kerana brake fluid ni, ataupun cecair brake ni, bila dah lama dia duduk dalam kita punya brake line tu, dia boleh menyerap orang panggil lembapan daripada udara. Jadi bila masuk dah ada lembapan dalam udara, benda ni akan menjadi berbahaya kerana dia boleh mendidih dalam tu. Tanya, mendidih? Macam mana boleh mendidih? Sebab brake ni ialah satu sistem untuk mengurangkan kelajuan. Betul? Jadi bila kita tengok benda ni, macam mana cara dia nak mengurangkan kelajuan? Jadi kelajuan tu maksudnya ada tenaga dalam kereta tu. Kelajuan campur berat adalah jumlah tenaga yang ada dalam kereta. Bila kita nak perlahankan, kita nak kena hilangkan tenaga tu. Macam mana dia nak hilangkan tenaga tu? Melalui geseran. Jadi bila berlaku geseran, apa yang berlaku di situ? Berlaku di situ ialah haba dihasilkan. Dan haba itulah yang dibuang untuk memperlahankan kereta. Jadi dekat brake pad kita sebenarnya sangat panas. Jadi bila dekat situ, kalau utamanya bila kita bawa kereta tu laju ataupun secara agresif, kalau ada kita guna brake fluid yang tak mengikut spesifikasi ataupun ada cecair dalam tu, dia boleh menyebabkan benda minyak sendiri, minyak brake fluid tu mendidih. Dan sebelum brake fluid tu mendidih, apa-apa cecair ataupun lembapan yang ada dalam brake fluid tu boleh mendidih. Jadi bila dia mendidih, dah ada udara. Bila ada udara, that means daya yang dihantarkan tu tak boleh sama, takkan sama, dia akan berkurangan. Kerana kalau cecair dia tak boleh nak mampat, tapi gas dia boleh mampat. Maksudnya kalau dah ada gas kat ujung tu, kita tekan, dia mampat gas tu, dia tak mampatkan kita punya brake pad. Tu cerita dia. Jadi kena tukar. Tapi lebih kurang dalam 40 hingga 60 ribu kilometer tu selalunya dah nak kena tukar lah brake fluid ni. Dah lepas tukar brake fluid tu, jangan lupa suruh mekanik pergi bleeding sekali. Saya kira depan lupa nak bleeding, dalam tu ada air bubble pula. Sama jadi masalah yang sama. Nombor 2, clutch plate. Clutch plate ni untuk depa-depa yang bawa kereta old school lah, manual lah. Bawa auto ni dia tak ada ganduh nak tukar clutch plate. Selalunya clutch plate ni dalam 5 tahun lah. 5 tahun tu lebih kurang 100,000 km lah. Kalau awak biasa bawa kereta manual, ada tips-tips macam mana nak bagi clutch plate tu tahan lama. Dan salah satu tips yang paling penting sekali ialah jangan selalu sangat tekan clutch tu. Kalau boleh kita dah berhenti, kita tolak masuk neutral, lepas clutch tu. Bila do right clutch tu, kita tekan clutch tu walaupun sedikit, dia akan menyebabkan berlaku kegelinciran ataupun slip. Bila ada jadi slip, dia akan menjadi panas dan dia akan haus habis clutch plate punya permukaan. So kalau boleh, bila kita pandu kereta, kita dah masuk gear, kita dah lepas, kaki jangan letak lagi dekat atas clutch tu. Setengah orang suka letak sikit saja atas clutch tu. Dia ingat tak ada apa. Tapi sebenarnya sedikit saja tekanan akan menyebabkan clutch tu slip dan clutch awak tak akan tahan lama. Secara kepurata, 100,000 km, kalau awak cekak, saya biasa tengok orang sampai 7 tahun, 8 tahun pun boleh tahan clutch dia. Yang ketiga ialah fuel filter ataupun penapis bahan api. Ini bukan oil filter, ini fuel filter. Oil filter tu penapis minyak, ini penapis bahan api. Penapis bahan api ni sesuatu yang sebenarnya kena tukar. Tetapi yang ini dia berbeza-beza, banyak perbezaan dia. Jadi awak tengok dekat, kalau kereta baru tu awak ikutlah jadual penukaran penapis bahan api tu. Tapi penapis bahan api ni juga dia punya jarak penukaran tu sangat berbeza antara pengeluar dan pengeluar. Sebagai contoh, ada setengah pengeluar yang mengatakan dia punya penapis bahan api kena tukar mungkin 40,000 km. Ada setengah pengeluar akan kata penapis bahan api dia tahan sampai 100,000 km. Ini semua bergantung pada kualiti lah bahan itu. Setengah manufacturer dia letak yang mahal sikit, jadi service interval dia jarak sikit lah. Dan setengah manufacturer letak yang murah
murah sikit, jadi servis interval dia cepat sikit tapi murah bila nak ganti. Kalau awak bawa diesel, dia lebih kritikal. Untuk kereta petrol ni saya rasa kalau biasalah, saya ingat dalam 100,000 km selalunya boleh tahan lagi lah. Tapi kalau awak bawa diesel punya, kena ikut tengok betul-betul tu. Pasal setengah dia punya julat dia sangat berbeza. Setengah jenama mungkin dalam 40,000 dah kena tukar, dia mungkin rendah pada tu, dan setengah lagi mungkin lebih pada tu. Dan juga dia bergantung kepada di mana awak menggunakan kereta tersebut. Ni especially untuk diesel Kalau awak membeli minyak diesel atau awak duduk di luar bandar dan awak punya stesen minyak tu dia punya volume dia kurang jualan ni, maksudnya minyak diesel tu dia sekali dia isi mungkin 2-3 minggu baru nak kena top up lagi, dia akan serap lembapan daripada udara. Especially kalau tangki diesel tu tangki dah lama tangki dah lama, mungkin dia dah jadi lembab dalam tu, dia akan menyebabkan air masuk dalam enjin awak, dan ini yang selalunya menyebabkan rosak lah. So untuk kereta diesel penting pastikan ini bersih. Setengah orang dia punya trik dia apa tahu, dia letak 2 sekali bersiri, dia letak 2 sekali fuel filter, dan of course ada water separator lagi lah untuk nak memastikan macam cair tu, lembapan yang ada dalam minyak diesel tu ditapis keluar. Yang keempat, oil filter. Ni oil filter ni biasa kan Jadi oil filter ni dia kadang-kadang orang cakap dia bergantung kepada minyak apa awak pakai lah. Setengah company dia kata kalau pakai minyak mineral 5,000 km kena tukar. Kalau pakai semi sintetik tengok syarikat mana, setengah kata boleh sampai 7,500. Kalau fully sintetik baru 10,000. Tapi yang itu kena ikut jadual kereta awak lah. Jadi bila awak beli kereta second hand tu, kalau awak dah macam faham kereta tu dan tengok dia boleh tahan sampai 10,000 km walaupun semi sintetik, dan okey lah kalau awak pandai tengok kan. Tapi kalau pakai minyak mineral selalunya memang 5,000 km. Kalau setengah syarikat, kalau semi sintetik pun boleh sampai 10,000 km, setengah syarikat tak boleh. Ikut dia punya jadual tu. Jadi sebenarnya servis interval kereta ni dia ialah bergantung kepada keperluan menukar minyak hitam ataupun engine oil tadi. So itu kenapa ini dia punya limiting factor dia, sebab engine tu dia punya nyawa dia lah ataupun darah dia dalam tu ialah sebenarnya minyak engine tu. Tanpa pelincir, bearing dalam akan rosak, piston akan rosak, silinder liner semua akan rosak lah, akan bercala dan akan rosak. Jadi yang menghadkan umur minyak enjin ataupun pelincir ni adalah 2 benda lah. Satu, kekotoran yang masuk ke dalam minyak enjin tu. Yang itu cerita dia macam mana cara nak menghalang kekotoran atau habuk masuk ialah air filter tadi. Pasal itu udara yang masuk, kalau ada habuk dia masuk sikit dalam tu. Yang keduanya ialah suhu. Jadi suhu dalam enjin tu kalau dia naik terlalu tinggi, awak biasa biar enjin awak overheat ke apa ke. Bila overheat je selalunya minyak enjin dah rosak dah lah. Dan kalau kereta awak enjin ni memang temperature dia tinggi, sukar dia nak kawal within a safe range, tu dia punya service interval dia jadi 5. Dulu enjin dulu dia 5,000 km sebab dia punya temperature dalam enjin tu dia agak variation dia agak banyak. Jadi sekarang enjin moden ni dia punya julat suhu dalam enjin tu terkawal. Itu pasal setengah kereta dia punya service interval boleh sampai 20,000. Yang kelima, tadi kita cerita pasal penapis pelincir, sekarang kita cerita pelincir itu sendiri. Jadi pelincir ni dia punya service interval dia macam sama je dengan oil filter tadi tu. Penapis dia pasal dia tukar sekali sepasang, dia jarang you tukar tak tukar. Dia only time yang you tukar satu tak tukar lagi satu ialah kadang-kadang first service tu dia hanya tukar filter sahaja. So yang ini sekarang ni kita tengok minyak hitam ni tadi. Bila kita kata mineral based oil, maksudnya ini memang minyak keluar dari tanah lah. Korek kan dia keluar, itulah mineral based. Kalau yang semi sintetik tu dia campur lah. Campur yang mineral campur dengan sintetik. Yang sintetik tu maksudnya dia punya molekul dia tu telah dijuruterakan lah. Ada engineer dekat mana ke dah hasilkan dia punya polimer tu, nak pastikan dia tahan lama, dia lincir dan macam-macam lah dia punya benda-benda teknikal lah. Kalau kita pergi tengok dekat Petronas dia memang ada pusat lubricant center dia orang engineer benda-benda ni, pelincir ni. Setiap syarikat minyak besar akan ada pusat untuk menghasilkan kejuruteraan untuk benda-benda ni lah. Dan sekarang ni dengan enjin-enjin moden, syarikat kereta memerlukan pelincir yang memang penghasilan dia berkualiti tinggi lah. Sebagai contoh, kita tengok enjin-enjin baru sekarang banyak dia punya pelincir dia 0W. Maksudnya minyak pelincir dia sangat-sangat cair. Kenapa perlukan minyak pelincir yang sangat-sangat cair? Pasal dia orang tengah mengejar kecekapan bahan api. Awak mungkin ingat apa dia kena mengena minyak enjin dengan mileage kan, dengan kita punya fuel economy. Sebenarnya banyak. Bila minyak enjin tu cair, jadi rintangan dalam enjin tu berkurangan. Kalau pernah lah awak pergi kat workshop, enjin dah buka kan. Enjin dah buka semua, awak try pusing dia punya crankshaft tu. Sebenarnya dalam tu dia punya piston ring dengan silinder dengan piston tu duduk sangat ketat.
nak bagi tak ada kebocoran udara. Kerana kita kena faham enjin ni dia pembakaran ataupun dia sebenarnya nak mengawal letupan kecil. Setiap kali enjin tu spark plug dia menyala, ada letupan kecil yang berlaku. Jadi letupan kecil tu mesti dikepung dalam combustion chamber tu ataupun ruang pembakaran tu supaya semua daya yang dihasilkan dapat digunakan sebanyak mungkinlah dan tidak terbazir. Jadi minyak enjin tu dia memang perlu menghasilkan kelinciran lah di dalam tu. Maksudnya semua benda dalam minyak enjin tu akan disalut dengan minyak enjin. Bila kita menggunakan minyak enjin yang pekat, dia jadi susahlah nak bergerak. Minyak enjin yang cair dia lebih senang nak bergerak. Jadi minyak enjin yang cair yang 0W ni selalunya mahal. Kalau kita tengok sekarang kereta yang paling mampu milik kat Malaysia iaitu jenama Pro 2 banyak menggunakan minyak 0W. Kenapa? Pasal dia orang punya enjin sekarang memang enjin moden dan mereka memerlukan minyak 0W itu untuk mencapai apa yang dijanjikan dekat dia punya brosur kan, dia kata fuel consumption sekian-sekian. Dia nak capai tu dia kena pakai benda-benda ni semua. Dan benda-benda lain lagi pun memang penting lah. Jadi pastikan awak gunakan minyak hitam yang betul untuk enjin awak. Okey, sampai situ saja kita punya perbincangan kali ini. Macam, awak suka tak studio baru kat belakang ni apa? Saya tak tahu sebenarnya belakang ni apa pasal dia shoot tak siap lagi. Syasha kata ada studio baru lah. Surprise dia kata nanti tengok bila dah siap. Kalau awak suka komen, tak suka cakap dia suruh tukar lah. Saya dah cakap saya nak minta nampak macam Formula 1 punya garaj. Dia kata tak boleh. Mahal nak beli tu. So apapun kalau awak suka perbincangan macam ni, cadangkan kat bawah ni apa lagi benda-benda yang awak nak tahu. Mungkin tahu macam mana cara nak shopping untuk finance ke, shopping untuk insurance ke, shopping untuk girlfriend ke pun boleh. Beritahu je kat bawah ni, nanti kita akan cuba bincangkan. Jumpa lagi.